Hai, Assalamualaikum. Selamat malam. Okey, bersama saya Siti Mary di dalam The Siti Mary Show. Rambut gugup, flat kan ada. Bless your hair. Ai, tiba-tiba Mary tiru Kak Yang punya tagline kan. Yes, because The Siti Mary Show ni disponsor oleh Faithler. Alright. So, apa khabar korang semua hari ini? Semalam kan kita tak jumpa kan? So, ada yang rindu Mary tak? Kan? So, kalau rindu, komen kat sana rindu. And jangan lupa, sila share banyak-banyak kita punya talk show hari ni sebab kita nak bawakan satu topik yang sangat-sangat best, yang sangat sesuai pada zaman PKP ni, iaitu bagaimana nak maintain sales pada zaman PKP ni. So korang excited tak dengan topik hari ini? Kalau excited, komen kat situ excited. Okay, hi. Kak Yang, hi dululah dekat you all ni. Hi Ika Queen, hi Siti Asma Saad, hi Angela, hi Marilyn. Wow, nama kita sama lah. Hi Sam Dior. Hai Rizky Dewi, selamat malam. Hai Syia, hai Cika. Chris ni rindu sangat. Wow. Thank you so much yang dah share. Okay, hai Habibah Ismail, hai Hasna. Wah, khabar baik. Alhamdulillah. Okay, semuanya sihat. Hendaknya. Agak pula. Baru je sehari tak buat kan? Kan? Hai Nia Unga. Alright. So, macam kita tahulah kan, musim PKP ni banyak benda yang buat kita tergendala. And banyak benda lah yang membuatkan ramai orang rasa terkesan dengan PKP ni. Kan? Perintah, apa tu PKP? Kak Yang tahu RMO, Restrict Movement Order. PKP, perintah apa? Kawalan? Apa ni? Pergerakan. BM dia begitu, okay? So ramai orang terkesan, ada yang kena buat kerja, ada yang cuti tanpa gaji, and then tak lari juga daripada orang yang susah makin susah, and then orang bisnes, efek dia adalah kilang tak buka, jadi stok tak ada, macam mana nak buat bisnes kan? And then banyaklah yang terjejas disebabkan PKP ni. Okay, ramai orang kata tak boleh lah buat bisnes sebabnya barang tak ada. And then orang dah tak ada duit. Jadi macam mana nak beli? Siapa nak beli kan? Sebab semua orang tak ada duit. Okay, alright. Kak Yang pula, Mary sangat faham benda tu. So hari ni Mary nak bawakan satu tetamu yang masih muda, cantik kan, menawan tapi dah bertunang alright. Kenapa Mary bawa dia hari ni? Because of sales dia, okay? Sales dia bukan macam musim PKP guys. Ini yang Mary macam, kenapa dia punya sales macam ni kan? So Mary macam, okay lah hari ni kita bawa dia lah kan? Kita nak korek sikit. Apa tips, apa dia punya strategi yang membuatkan dia boleh sales ni meningkat berganda-ganda tau guys. Kalau bulan lepas dia buat 60,000 saja, bulan ni dia dah hit 100,000 lebih. Macam korang terbakar tak? Kak Yang dah panas dah ni kat sini. Kak Yang pula. Mary dah panas dah ni kat sini kan. Mary macam tertanya, macam mana ni? Kenapa peniaga lain, orang bisnes lain kata tak boleh buat bisnes tapi dia ni boleh naik sampai 100,000 lebih. And yang paling bestnya guys, yang paling bestnya, tak ada stok. Tak ada stok. Korang yang ada stok sangat tu, macam mana korang punya sale agaknya Ni lagi melantun-lantun, betul tak? Ni tetamu Mary hari ni, dia buat sale sampai 100,000 lebih, naik berganda-ganda tanpa ada stok pada tangan. So, korang excited tak nak Mary bawakan hari ni tetamu? Kalau excited, please comment.
share banyak-banyak. Mungkin tips dan strategi yang akan dikongsi oleh tetamu Mary hari ini boleh memberi manfaat dan semangat pada ramai orang lagi. So berdosa tau kalau kita tak share ilmu ni. Kalau tak share live Mary ni. Kan? So kalau siapa excited, please share, komen banyak-banyak, and then jangan lupa love, like semua tu, okay? So tanpa melengahkan masa lagi, Mary nak bawakan tetamu Mary pada hari ini iaitu Feli Zira. Jom kita bawakan dia. Hai Mary. Hai Feli. Hai. Feli dan Mary. Lily kat belakang tu kan? Lily belakang. Alright, Feli, perkenalkan diri sikit lah pada kita punya penonton pada hari ini. Okay, so selamat malam kepada Mary dan semua penonton yang sedang menonton The Siti Mary Show. So nama diberi Feli Zira Elvia Pojol, sangat panjang. So lebih dikenali dengan Feli, ataupun Feli Zira lah. Feli lah kata pendek dia. Berumur 25 tahun, bukan single lagi. Dah berpunya tunang, and then merupakan seorang student master dekat Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Okay. Alright. And sekarang ni Associate Executive Partner Peddler. Yes. Dengar umur dia 25 tahun. Dia adalah student master yang masih lagi melanjutkan pelajaran dia. Yes, pelajaran dia. Dalam kos apa tu? Dalam kos kimia. Kimia, guys. Oh, dulu Mary memang tak suka lah kimia-kimia ni. Pening kepala. Apa benda simbol-simbol huruf-huruf tu kan. Mary tak minat sangat lah. Tapi Feli ni dah lah master. Master you all. Kan? Orang tahu master ni susah. And then kimia pula tu. Subjek dia macam mana guys. And then dalam masa yang sama buat business. Okay. Kita mula daripada mula lah Feli, okay. Mary nak tanya sikit. Kenapa Mary pula, kenapa Feli boleh terjebak dalam bidang bisnes ni? Kenapa? Okay, so basically macam orang cakap kalau student ni selalunya kesempitan kewangan. Macam Feli, walaupun Feli background family yang macam boleh support Feli dalam studies and everything, tapi Feli rasa malu tau. Sebab umur 25 tahun, waktu tu masuk master 24 tahun. So masih parent support. So rasa macam geram dengan diri sendiri. Kenapa umur 24 tahun masih parent support. Macam tu lah. Tambah lagi dengan kesempitan kewangan. Untuk duit sendiri tu tidak ada. Duit parents memang banyak lah. Okay. So terjebak dengan dunia bisnes sebab asalnya Feli cuma ada mempunyai masalah rambut gugur. And then ada bagian yang botak lah macam tu. Tidak sangka macam bantu-bantu kawan, bantu sini, bantu sana, and then lama-lama, macam boleh pula pergi jauh. Inilah tu gambar tu, rambut kembang, and then ada bagian yang botak. Geram lah. Oh ini botak ke ni? Yes, yang gambar kedua tu botak. Sampai tunang kecam lah. Sangat sakit, geram rasa hati. Allah. Botak rupanya. Ya bos. Ya Mary, ya bos lah. Ya Mary. Perasan. Okay. So dia start dari situ. Start daripada masalah rambut lah mula-mulanya kan. And then because of bengang. Kebengangan. Sebab saya bengang. And then yang lebih push Feli adalah bila adik Feli yang lelaki. Yang kedua, Feli ada 4 orang adik-beradik. So adik lelaki ni selalu cakap macam ni. Kau sambung study ni sebab menyusahkan parents saja. Parents terpaksa buat loan banyak so that kau boleh sambung study. Bagus tak payah study. So memang bengang sangat-sangat. Every time kalau Feli mau sebutkan memang rasa geram lah dengan adik lelaki ni. Tapi berterima kasih pada saat ini kalau tanpa adik lelaki tu mungkin Feli tidak akan buat bisnes ni sehabis mungkin. Sebab kalau Feli rasa macam tidak dapat achieve target, mesti tengyang-yang. Dia tengah macam menusuk-nusuk di dalam hati ni, Mary. Macam tu lah. Geram betul. Alright, Feli. Okay, so you dah decide untuk buat business pada mulanya because of masalah rambut and bengang.
Okay, kenapa memilih Fake Fleur berbanding daripada banyak produk? Skincare aje. Kenapa? Kenapa walaupun ada masalah rambut, kenapa tak guna je? And then, why pilih Fake Fleur? Okay, first sebab circle Feli. Feli tengok ramai-ramai kawan Feli yang upload masalah rambut. Diorang asyik cakap rambut gugur and Feli actually tengok my mom pun dia ada masalah rambut gugur juga. Adik Feli pun sendiri yang perempuan pun ada masalah rambut gugur. And macam tu lah. Lepas tu bila ditengokkan yang actually ni bila mengenai masalah rambut ni, produk rambut ni dia boleh pergi jauh. Macam meluas. Lelaki, perempuan, even baby awal 6 bulan pun boleh guna. So Feli cakap, ni satu peluang yang sangat baik. Alright. Okay, so nak tanyalah, Mary nak tanya. Before berbisnes dengan Fake Fleur, Feli ada berbisnes dengan produk lain tak? Ada. Okay, Macam-macam. Macam-macam? Watson? Dulu Watson, Mary. Lepas tu, apa yang Feli jual ni? Share sikit. Feli ni actually start ada minat bisnes waktu form 3. I started untuk jual contact lens. Macam borong banyak-banyak and then jual. Okay. Yang tu memang tiada guide. Yang tu memang belajar sendiri and Feli tidak tahu pun keuntungan dengan modal tu kena kasih asing. So bila duit yang masuk tu Feli ingat itu duit Feli. So Feli gunalah. And dia habis macam tu. Lepas tu bila ada produk viral saya jual, ada produk viral saya jual, macam tu. Sampailah Feli start fokus pada tahun 2016 macam tu. Feli start jual satu produk saja iaitu Dawnberry. Okay. Tapi waktu, kenapa stop Dawnberry waktu tu ego. Ego, ingat diri ni sudah pandai sangat. And then memang tiada skill leadership waktu tu. So walaupun sell ke babum tapi tiada skill leadership, so dia jatuh teruk sampai tidak dapat diselamatkan. Okay, apa yang membuatkan waktu tu yang Feli kata tak dapat diselamatkan tu? Apa yang terjadi? Yang terjadi actually saya makan duit modal sendiri, bos. I see. Bos pula kan, Mary. Makan duit modal, lepas tu saya just harap tim untuk buat sales tanpa ajar diorang macam mana cara marketing and then no guidance at all. I see. Itulah Feli yang dulu. Tak ada dah. Dapat tak pengajaran kat situ? Okay. You all yang tengah menonton ni sepatutnya kita dengar and then belajar daripada pengalaman orang lain supaya kita tak ulang lagi. Okay. Feli cakap tadi dia fail buat bisnes walaupun dia dah fokus tapi dia fail sebab dia guna modal and then dia tak ada leadership skill. Dia tak ada ilmu. Dia tak guide dia punya team. Dia mengharapkan team dia je buat. Okay. Betul. So you all kena belajar tau. Alright. So Feli, pada waktu tu sebelum Fake Fleur pada waktu tu berapa sales yang Feli pernah capai lah? Actually Feli tak ada record dulu. Tak ada record lagi sedih. Tapi paling tinggi rasanya dalam 3,000 lah kot sebulan. 3,000? Sebulan. Dalam satu tahun tu 3,000. Lepas tu dia jatuh menjunam. I see. Allahu Akbar. Faham. 3,000 tu banyak lah tu bagi orang yang baru start kan. Betul lah tu. Bagus lah, banyak lah tu. Alright. So, and then bila you start Fake Fleur, pada mulanya you start dengan terus stokis ke? Tidak. Feli start dari pengguna. Guna tu dalam 1 minggu. Lepas tu Feli terus rasa macam kenapa tidak join dropship sebab dapat harga murah. Okay. Feli harga murah sebab student and then mau guna untuk diri sendiri je. Lepas tu Feli just share lah. Feli dapat item ni, share kebaikan. And then my first customer adalah kawan Feli dekat Sarawak. Dia terus beli full set. Dia cakap, kenapa orang ni beli full set? Lepas tu adalah dalam untung beberapa kan. And then Feli tengok makin ramai yang tanya. So bila makin ramai yang tanya, Feli pun up lah jadi agent. Sebab dengan harapan untuk bantu yang lain lagi. Macam tu. Lepas tu dari sell 1,000 tu pun nak menangis untuk capai 1,000 tu.
Rasa susah betul tu. Waktu jadi Untuk capai agent. satu ribu. Ya, jadi my agent. first month agent saya mau capai my 1K sebab saya tengok yang lain sudah hit diorang punya first 1K and ada yang lebih. So Feli Okay. cakap even though Feli baru, saya mau try hard juga untuk hit my first 1K. Alright. Saya menangis lah bos waktu. Memang Nangis menangis. sebab apa? Nangis sebab saya rasa susah betul waktu tu. Susah nak hit 1,000. Entahlah, mungkin sebab masih terbawa-bawa dengan perangai lama yang tidak trust and then rasa macam tiada skill leadership dibayangi. Okay. Okay, so dapatlah hit 1K first. And then Itu pun dah Feli, lepas, itu pun dah sebab nangis lah tu. itu pun sebab lepas nangis sedar diri sikit. Alright. Lepas tu, Okay. Sambung. pada bulan kedua, Feli cakap, okay, let's fight for 2K. Double up je lah. And then Feli just waktu tu Feli rasa bulan kedua tu Feli selalu tengok boss live. Selalu tengoklah Kak Yam live. And then Feli tengok actually kena perbetulkan mindset, lepas tu kena rajin live. Actually Feli sudah start live cuma 1 kali macam tu je. So bila Feli fikir balik, okay kita start lah live 2 kali atau 3 kali sehari. Actually dia start dari yang bulan kedua tu. And Feli perbetulkan mindset, perbetulkan niat. Tu yang first step Feli buat betul lah waktu tu. Yang lain dengar tau. Dia dulu ego and then dia start change. Lepas dia dengar Kak Yang, okay. And then dia kata dia ubah dulu first mindset. Second adalah niat. Itu sangat penting. Okay, sambung. Betul. Lepas tu tak sangka boleh hit 5K. Rasa nak nangis juga. Easy. Sebab target 2K tapi dapat buat lebih dari 5K. Cun ada Serum Raya Edition kot rasa tu waktu tu. Okay, tak waktu tu Feli dah ada berapa orang dekat bawah? Waktu tu dah ada dalam 35 orang. 35 orang. Alright. Mana cari tu? Macam mana Feli cari tu dropship tu? Share sikit. Okay. Macam mana cari? Basically Feli cari orang yang terdekat dulu iaitu kawan-kawan Feli. Feli just mula-mula share dekat WhatsApp je. Waktu tu Feli fokus dekat WhatsApp. Contact number dekat WhatsApp. Selama Feli agent tu lah. Feli kawan-kawan yang Feli rapat, yang sangat rapat, tengok diorang ada masalah rambut. Sebab kawan yang kita rapat ni mesti kita tahu apa masalah dia. Yes. So Feli yang Feli kenal betul-betul. So Feli tanya and Feli start actually dari reply story diorang just macam wow sedapnya makanan kan best kalau saya dapat sekali. Macam tu. Macam nak just start nak bina engagement tu. Okay. Sebab kalau kita terus cakap nak tak beli macam ni, nak tak join macam ni kan dia jadi macam awkward. And then it is not a correct way lah, bukan cara yang betul untuk kita approach orang. So Feli just bercerita saja dulu baru Feli share Feli punya story. Yang Feli ada jumpa satu produk ni 3 hari pakai rambut dah kurang gugur. Awesome sangat. Lepas tu dia cakap, ya kak macam tu. And Feli pun cakap, betul tengok saya gambar macam ni. And then Feli bagilah gambar before and after Feli sendiri. Feli tidak guna dulu testimoni orang lain. Hanya diri sendiri. Yes. So kekalkan macam tu lah Feli cari. And ada juga lah yang tanya dekat live. Beramai juga. So dah dapat ramai dropship and then you capai your first 5K. Betul. Right. And then sambung lagi. Macam mana boleh jadi sampai ke tahap AEP? Okay. Lepas tu the third month, bos ada buat satu kontes untuk agent yang hit 10K dapat handphone Huawei. Okay. So cun waktu tu handphone Feli actually ada problematik sikit. And student memang tidak duit and Feli sangat malu kan minta duit dekat parents. So nak Feli memang mau fight berhabis 10K tu untuk dapat handphone je actually. I see. Sebab and then capai tak? Capai. Syukur. Alhamdulillah. So so capai 10K. Ya. Waktu tu pun tim semakin membesar dalam 80 orang dropship. Wow. Ramai. Ramai. Okay, teruskan.
Okay, so Feli pun rasa macam since my team sudah grow, so I have to bantu orang lagi. Sebab diorang ni selalu tanya Feli, bolehkah kalau kami ambil dropship? Then Feli cakap lah, kamu dropship macam mana mau ambil dropship kan? Then Feli cakap, it's okay, kita fight. Feli selalu bercakap dengan diorang apa misi Feli dia akan datang, masa akan datang. Macam bulan depan apa Feli punya target and bulan seterusnya tahun depan macam mana. Feli selalu share. And Feli cakap, nanti Feli akan fight untuk up jadi stokis. Macam tu lah. Alright. And then pada 1 hari bulan 10 Feli daftar jadi stokis. So waktu tu sales dalam 20 lebih kok 20k. Tu pun Feli rasa macam kenapa drastik sangat ni penambahan. Yes. Macam apa yang membuatkan sampai amazing lah. Jadi 20k tu. Feli rasa Feli sangat strength dia dalam engagement. So Feli selalu akan tanya tim, tidak kisah kalau ada yang message Feli dalam 2-3 pagi pun saya akan reply. Terutama yang masalah contoh, sis hari ni ada masalah macam ni, macam mana kena handle. Macam tu. And everyday Feli akan bagi tips apa yang Feli buat betul and setiap minggu Feli akan share Feli punya story. Apa yang Feli buat salah dulu jangan ikut. I see. Okay, dan dikekalkan faham. sampai sekarang. Okay, so jap. Berapa gap masa tu, tempoh masa yang daripada you naik jadi agent and then you naik jadi stockist and then you jadi AEP? Okay, kalau dropship 2 minggu, dropship pergi agent dalam 3 bulan sahaja, stockist pun 3 bulan, 10, 11, 12, betul lah. Dalam 4 bulan lah, 4 bulan stockist and then kita revolution, so Feli terus cabar diri sign up jadi AEP. Okay. 3 bulan sudah. Amazing. Alright, so ni dah bulan 4, so you start AEP bulan 2, 3, 4, so dah 3 bulan. Okay, first month jadi AEP. Berapa sales you and apa perasaan you bila you masuk dekat dalam group leader and then you tengok diorang punya sale, wow. Wow. Okay. First sale tu 32k. Okay. Tu pun macam mind blown. Tidak sangka. And bila masuk dalam circle yang sell sampai 60k, 100k, Feli cakap one fine day, saya mesti capai benda ni. Feli selalu visualize benda tu. Feli akan cakap one fine day. One fine day nama Feli juga akan ada dalam senarai tu. Macam tu lah. And ingat yang bila kita berjaya, actually kita bantu ramai orang untuk berjaya capai impian diorang juga. Itu yang Feli selalu ingat. Yes, amazing. Okay, so first month you capai 32k. Second, bulan Mac? Bulan Mac dalam 62k. 62k guys. Apa yang awak buat waktu bulan Mac tu? Bulan Mac ni Feli start buat one to one and then Feli Zoom almost every weekend. Yang ni Zoom weekly Zoom. Kadang chat macam biasa. Waktu ni belum start lagi video call atau apa-apa sebab Feli rasa macam masih ada gap and masih rasa macam malu-malu lagi. Okay. Waktu tu lah. So just bagi sharing and share tips. Apa yang macam Feli terfikir idea, tiba-tiba Feli terus share. Feli tidak akan simpan dan Feli akan terus share. Alright. So, berapa peningkatan dari segi tim? Peningkatan dari segi tim, dulu pada bulan Februari, kita orang hanya dalam SP dalam tidak sampai 10. Lepas tu EP lebih kurang 20 macam tu. So 30 lah roughly. Okay. Bulan Mac? Bulan Mac tu dia taklah meningkat sangat. Tapi rasa macam ada jugalah terdouble sebab tambah-tambah dengan EP yang under SP yang lain-lain macam tu juga. Alright. So under diorang tapi berkembang lah kan team tu? Yes. Every month dia berkembang. Alright. So dengan tu nak sales naik, kembangkan team. Alright. So you all kena ambil point-point ni. Alright. Okay. So next. Ni yang topik kita hari ni.
Okay, sebenarnya kita dah start PKP ni. Okay. Perintah Kawalan Pergerakan. Nampak Mary dah pandai dah. Okay, Perintah Kawalan Pergerakan ni start 18 Mac, betul tak? Okay. Betul. Tapi waktu tu pun you dah naik you punya sale. Alright. Ni, tak apalah kita yang tu pejam mata. Kita tak apalah, maybe sebab separuh bulan saja kan. So ni yang bulan 4 ni, yang kita memang full PKP. And then Faithful langsung tak ada produk. Okay. Macam mana you boleh hit 100 berapa? Setakat hari ni 132K800. 132K. Sorry lah, Mary tersalah cakap tadi 100,000 je kat dia orang. Rupanya dah 132K. Okay guys. Memang tak boleh dipercayai. Dan Feli sendiri macam betul ke tidak ni? Sebab zaman PKP and then sales dia naik. So kita nak Feli share apa yang Feli buat sampai mendadak naik tu and macam mana menjual tanpa ada produk. Share sikit, ramai ni nak tahu. 340 orang. Apa yang Feli buat ialah Feli tingkatkan lagi engagement dengan team. So Feli pada bulan 2 dengan bulan 3 tu actually sama team saja. Feli tidak sentuh pun EP ataupun VIP under SP dan EP. So start bulan 4 ni yang April, Feli start untuk sentuh yang satu team. Means Feli akan video call juga team diorang siapa yang willing to video call. Ini pun hasil inspirasi daripada bos. Siapa bos awak tu? Bos Puan Siti Mariam Samad, founder Petler. Alright. Awak tak penat ke? Asyik call je, asyik zoom je dengan diorang ni? Tidak. Feli rasa bila bercakap dengan diorang, Feli jadi semangat and then diorang pun semangat. Kalau Feli tidak cakap dengan diorang, Feli yang rasa macam lemau, rasa macam ada kurang. Jadi untuk bakal semangat tu Feli kena bercakap. And Feli ada geng-geng burung hantu jugalah yang sentiasa support. Okay, so maksudnya Feli bulan 4 ni apa yang Feli kuatkan adalah engagement. Yes, betul. Engagement. Wow. Okay, memang boleh share tak apa yang Feli cakap ni dengan diorang? Takkanlah hari-hari nak cakap pasal bisnes je, tak boring ke? Tidak. Apa yang Feli cakapkan? Share sikit. Kalau call selalunya Feli akan tanya kabar and then macam Feli cakap janganlah rasa macam saya ni kamu punya leader, kita kawan. Feli cakap macam tu. Kita build relationship macam tu. So diorang akan share, diorang yang sendiri akan willing to share. And then Feli akan tanya, lepas tanya kabar, baru Feli slowly go deep, pergi dekat apa roadblock. Feli just fokus roadblock saja. And then Feli akan bagi idea lah based on Feli punya pengalaman. I see. Lebih kurang macam tu. Okay, so engagement je pada bulan ni? Serius lah? Ada lagi tak? Engagement yang tu satu and then yang kedua ialah everyday walaupun PKP ni orang ramai selalu cakap alah susah lah mau buat sales, tidak ada COD, tidak ada everything. Dia punya power is actually always rasa bersyukur. Yes. Everyday bersyukur. The power of bersyukur. Hai, kenapa kita kena bersyukur? Kenapa kita tak meratap je nombor-nombor orang kena corona tu? Kalau kita meratap je nombor-nombor corona tu, kita pun sendiri akan jadi corona. Corona kan saya sebut pas COVID-19 tu. Okay. Kita pun akan rasa down. So macam yang Dr. Azizan cakap, jangan fokus pada masalah yang sekarang ni. Fokus apa kita punya matlamat. Yes, jangan fokus masalah. Fokus pada apa yang kita nak capai. Apa yang kita bersyukur. Apa tadi Feli share. Sebenarnya dia banyakkan lagi bersyukur. Dia tak nak merintih lah sebab corona ni tak ada duit orang tak ada duit nak beli. Tak, dia tak fokus benda tu tau. Dia fokus untuk bersyukur. Banyak dah sebelum ni dia dapat. Yelah daripada 30K naik 60K. Padahal tahun-tahun lepas tu 2016 tu dia nak 3K pun susah. Nak capai 1K yang pertama bila join Faithful jadi agent pun susah. So dia banyakkan lebih bersyukur sebab Allah ada kata
Lagi banyak kau bersyukur, lagi banyak aku akan beri nikmat. And then kita orang punya mentor kata, kami punya mentor, kita ada sama mentor, Dr. Izzah Osman, kata, what you focus will be expand. Jadi kalau you fokus pada masalah, masalah you akan jadi lebih banyak. Tapi kalau you fokus pada kesyukuran, lagi banyak Allah akan bagi nikmat. Sebab you syukur dengan nikmat yang Allah bagi. Betul? Alright. Alright. So itu yang pertama. Okay. Tapi yang bersyukur tu bukan Feli satu orang je. Feli akan remind Feli punya team. I see. So ramai-ramai lah. Yes, ramai-ramai. And actually yang Feli cuba terapkan dalam Vinto Empire juga adalah setiap kali kalau kami habis Zoom, Feli akan doakan kejayaan dorang. And sebelum tidur pun Feli akan doakan kejayaan dorang. Itu yang rasanya macam apalah. Okay. So tadi Mary dapat tangkap adalah engagement. Second adalah the power of syukur, betul? So ada lagi tak? Apa yang you buat sepanjang PKP ni? Banyak, share. Banyak sangat actually. Share. Terutama sekali orang cakap, kalau booth, berkaitan dengan booth. Yang ni idea yang Feli rasa macam, Feli pun rasa lucu dekat diri sendiri. Kenapa boleh terfikir idea tu? Orang cakap, Allah mesti tidak boleh buat booth sebab PKP ni. Mesti tidak orang yang mau beli sudah. Macam tu lah. So, idea buka booth. Maksudnya orang buka booth offline kan? Yes, orang buka booth offline. So, diorang risaulah sebab tidak boleh keluarkan. And then, macam tu lah bos. Dia rasa macam risau. So, Feli pula di sebaliknya. Kisah booth ni, dia actually bila Feli dapat booth, team production hantar. So, Feli buat unboxing. So, Feli pasang lah booth tu. Just niat untuk unboxing saja mau bagi tengok yang Feli ni ada booth sudah. That is my first booth selama Feli join Peddler. So, I'm so excited. Feli pasang sampailah ada Michelle yang video call Feli sebab Feli tidak tahu macam mana mau pasang secara live. Benda tu. And then habis live tu dipendekkan cerita, the next day bila Feli mau buat live, FB live, Feli mau bagi kemas rumah tu. And then Feli cakap, alah besar sangat lah booth ni. Macam mana mau demolish sebab sudah penat-penat pasang and then takkan mau buka macam tu je. Lepas tu di situ actually terlintas idea untuk biarkan saja booth tu di situ and then buka kedai. Macam tu lah. Mana? Tu dia. Booth dia. Dia buka rumah guys. Online je. Yes. Wow, banyaknya you punya parcel. Betul. Banyak pula tu. Astaga. Syukur. Amazing. Okay, so you buka booth secara online lah. Yes. Sebab Feli ada satu tagline, orang cakap buka booth hanya untuk offline. Tapi PKP ni kita buat lain pula sikit since RMO cakap tidak boleh keluar rumah. So, kita buka kedai dalam rumah je lah. Inilah kedai Feli yang comel. Macam tu. That is my tagline. Alright, so waktu you buka booth kan, bagaimana dengan jualan pula? Sebab yelah orang kata buka booth ni offline. Sebabnya mata bertentang mata dengan pelanggan. And then bila you online kan benda tu, you tak nampak mata pelanggan kan. Macam mana you nak explain and then bagi keyakinan lah dekat dia secara, yelah secara online ni tak jumpa kan. Macam mana tu? First yang Feli buat, actually Feli betul-betul aggressively bercakap dalam live tu. Macam penjual dekat live bundle dan penjual dekat pasar malam. Feli memang belajar dari tengok live-live orang jual bundle. Diorang punya cara bercakap. And then first Feli cerita Feli punya story. Story lah, everything saya share semua pasal story. And Feli akan tunjukkan rambut Feli macam ni. Flip my hair. Macam tu lah. Sebab rambut ni je yang macam boleh menjadi bukti untuk orang ramai percaya. Okay. Waktu tu, lepas tu 1 jam live, syukur Feli dapat hit 1K lebih. Itu live yang pertama bersama booth online? Just macam testing je macam tu.
Testing Lelaki je guys, pertama. testing je 1000 Testing lebih. power. Betul. Okay, waktu tu berapa jam buat live tu untuk dapatkan 1000 tu? Actually tak sampai sejam pun tu. Sebab yang first tu Feli just macam cerita-cerita dalam 45 minit macam tu lah. Tak lama pun nak dapatkan 1000. 1000 tu sama dengan gaji orang lain sebulan. Tapi awak boleh dapat tanpa perlukan 1 jam pun. Amazing gila guys. Alright. So lepas you dah dapat first buka booth online tu kan. You dapat 1000 lebih. And then what's next? What next? Feli buat lagi sebab Feli rasa best. The next day dia Yes, dan apa yang awak buat tu betul tak? betul. So Feli ingat teknik Feli selalu macam ni. Feli akan jadikan diri Feli ni uji kaji sebelum Feli bagi strategi dekat tim. So bila Feli buat teknik tu betul, so Feli akan share terus teknik tu dekat tim bagi dorang try juga. And then syukur tim buka booth 15 minit dapat 500. Lagi power 15 saja. 15 minit 500. Betul. Dia tak lepas. Power gila. Apa yang korang jual ni? Sama je kan? Produk Pamela. Betul. Macam guys. Cuba komen. Power ke tak power? 15 minit dah dapat 500. Belum sejam dah dapat 1000 lebih. Kan? Tapi waktu tu ada jual lah stok-stok yang ada lah kan? Itu stok yang balance stock. Kalau sekarang ni kita orang masih lagi proceed dengan teknik buka kedai. Feli panggil teknik buka kedai. And sekarang ni totally memang tiada stok langsung. So apa yang Feli bagi tahu dekat tim, apa susah. Print je lah poster tu and bagi tengok. Yes. And then syukur customer masih mau lock. Sebab diorang percaya the brand, diorang trust the brand. Yes. That's why lah. Walaupun tak ada produk, ada orang membeli juga because of trust pada brand tu, and then because of seller tu sendiri terlalu agresif. Nak tunjuk dekat orang, nak share kebaikan pada orang, betul tak? Yes. So, Michelle kata teknik cakap laju-laju. Macam mana tu nak cakap laju-laju tu? Bagi demo sikit. Bagi demo. Aduh. Actually Feli yang bagi nama teknik tu, teknik cakap laju-laju. Feli cakap kalau mau buka kedai ni, korang tak boleh cakap, let's say, Feli tiada contoh pula di sini. Let's say lah contoh pen. Pen pula, tiada contoh sebenarnya. Let's say pen ni. Contoh? Then korang cakap macam ni, okay hari ni saya mau buka kedai. So saya ada pen color-color. Sangat berguna untuk orang yang suka nota colorful. Kalau mau boleh lock. So dia macam boring. Sebab tiada semangat. So orang pun tidak yakin membeli. Itu contoh yang boring lah for me. So apa yang Feli ajar dengan tim, cakap laju-laju. Let's say. Demo kah? Bagi demo. Okay. Let's say macam ni. Contoh lah Feli ada pen ni kan. Okay. So selamat datang semua. So hari ni Feli mau buka kedai. Kedai untuk korang mencantikkan nota-nota kamu. Tengok ni warna-warni you all ada biru, orange, pink. Kalau korang tidak beli memang rugi. Memang boring lah korang tengok nota korang. Murah sejak. Satu pack ni RM2 saja. Ada yang mau lock, Kalau tidak lock memang rugi. Nanti hitam putih saja nota kamu guys. Lebih kurang macam tu lah bos. Okay. Itu secara laju-laju. Amazing. Laju dan penuh feel. Penuh perasaan. Yes. Bila kita buat sesuatu memang kita kena buat dengan sepenuh jiwa. Do it with our heart. Betul tak? So dia macam ni lah. Macam Go Shop. Korang tengok kan Go Shop, Wow Shop, CJ Wow Shop tu kan. Laju gila dia orang cakap. Dia terangkan kebaikan semua tu dia laju dengan semangat. Sebab tu orang nak tengok. Orang tengok, asal dia ni laju sangat, dia ni bercakap. Kan? Sebab ada energy tu sebenarnya, energy ni orang boleh rasa tau. Vibes tu. So sebab tu penting sangat. Kita sendiri, orang yang bercakap tu, kena semangat gila lah. Kan? Yes. Okay. Feli, share lagi.
Bagi dia orang ni. Bagi dia orang ni. Tips dengan strategi yang you buat ni. Kita nak tengok dia orang boleh hit tak. Apa yang Feli share ni adalah manfaat juga. Kan? Bagi dia orang. And satu lagi yang Feli buat betul adalah Feli bila kita dapat lebih, kita kena bagi orang lebih juga. Means bantu mereka yang memerlukan. Yang tu, Feli ada, baru-baru ni Feli ada bantu satu orang pastor church. Dia birthday, tapi tunang Feli tu cakap dia macam kekurangan. So, we just give our best. So, Feli bagi dengan kerelaan hati, seikhlas mungkin. And tidak sangka pula, actually esok dia tu, start dari esok dia tu, sales memang masuk bertubi-tubi. Walaupun tiada stok. Walaupun dah seminggu Bizep tu kosong. Macam tu lah. Kan. Tak ada stok pun. Tapi because of the power of giving. Guys, kita sedekah, kita bagi sumbangan. Itu adalah, apa kata kita memberi, Allah akan bagi lebih lagi pada kita. Especially orang business lah. What you give, you get back more. Kan? Anything yang nak add on? Tips ataupun strategi? Strategi ni basically selalunya Feli suka tiru dan basi. Tiru basi. Tiru basi maksudnya tiru dan inovasi kan lagi. Betul. Selalunya Feli akan tengok apa HQ buat, apa-apa strategi HQ buat, Feli akan apply dan Feli akan inovasikan mengikut Feli punya team punya strength. Bukan HQ saja, Feli tengok macam Bill Gates, terutama kalau macam bos kan selalu bagi movie. So kita ada learning point tu, actually Feli ada ambil beberapa learning point untuk Feli terus buat. Yes, amazing. Banyak gila tips hari ni, dah lah tu. Nanti semua orang kaya pula. Aduh, cik, tak adalah. Tapi memang dah banyak dah ni. Memang dah banyak gila yang Feli sharekan. Alright. Feli kalau boleh lah kan. Apa yang Feli share sikit, apa yang Feli dah capai sepanjang you berbisnes dengan Faithful. Lama ni nanti terharu. Lama Feli buat bisnes dengan Faithful, satu ialah yuran master. Feli dapat bayar yuran master. Sebab adik Feli cakap hanya menyusahkan parents kan. So saya prove it. He's wrong. Dia salah. Okay. Yang kedua ialah Feli dapat beli setas gelang emas untuk mama Feli. Wow. Dan juga untuk diri Feli sendiri. Tu sebab macam penghargaan untuk diri sendiri sebab 3 bulan yang pertama tu Feli tidak guna banyak keuntungan. Feli just perkembangkan sejak bisnes. Itu sebab hasil daripada bos jugalah yang brainwash. Jangan guna semua keuntungan, perkembangkan bisnes. Yes. Tentu. So yang beli printer. Yang printer. Printer tu pun lama sudah mau beli cuma itulah. Kalau cuma tidak itulah bagus, kan. Biasalah tu. Semua orang ada itulah. Itulah macam itulah bos. Kalau yang untuk setas gelang emas Mama Feli tu pun sebab dulu Mama Feli ni dia suka masuk dekat kedai emas. Lepas tu dia tengok-tengok and then dia keluar. Padahal Mama Feli mampu sebab dia seorang cikgu kan. Cuma dia ingat anak dia mau pergi sekolah. So dia loan and everything. Tidak boleh cerita macam ni. Cerita lah. Cerita, share. So bila Feli bulan 11 tu Feli pergi kedai emas. First time Feli jejak kaki di kedai emas macam orang Sabah cakap sakai pun ada means macam tidak pernah pergi tempat kedai emas. Faham. Okay, lepas tu Feli nampak gelang emas tu terus Feli teringat every time Mama Feli masuk kedai emas dia mau beli tapi dia tidak dapat beli. So saya rasa macam sakit sangat. Sakit sangat dekat hati ni. Sebab sepatutnya Mama Feli patut hargai diri dia tapi dia korbankan untuk anak dia supaya anak dia boleh berjaya. So Feli
Feli rasa bersyukur sangat sebab bila buat bisnes ni, walaupun gelang emas tu tidak sebesar mana, tapi dia sangat berharga. That is my first gelang emas yang Feli bagi dekat Feli punya mami. Yeah, feel so blessed. And my mom memang sangat, sampai mama Feli cakap, ni betul kan ni emas 916 ke emas Korea? Mama Feli cakap macam tu. Dia tidak percaya. Aduh. So sangat bersyukur lah waktu tu. And bukan untuk mama Feli saja, Feli ada hadiahkan bapa Feli juga setas jam Bonia. Seumur hidup bapa Feli, dia memang suka jam tapi dia akan beli dekat pasar malam. Buat Feli rasa macam, kenapa mesti begitu kan? Aduh. Lepas tu, kenapa mesti macam tu? Sebab bapa Feli sudah bekerja 56 tahun. Bukanlah 56, sepanjang umur dia. Kenapa dia tidak beli seutas jam emas untuk hargai diri dia? Sebab dia mau bagi anak dia juga. So Feli hadiahkan seutas jam emas. Seutas jam tangan Bonia. Wow. Hari jadi bapa Feli dengan sekali pension. Yang sebelah tu adalah backdrop impian Feli untuk tunang. Itu pun hasil 100% Peddler. Feli kumpul setiap bulan. Feli cakap kalau Feli mau backdrop ni, Feli kena work hard. Guna duit sendiri. Jangan biarkan parents yang keluarkan duit tu. So Feli yang tunang, bukan parents. Berapa ribu tu backdrop tu? Aduh, bunga tu sejak 700, wedding tu dalam 200 lebih. Lebih kurang plus minus everything, cake semua Feli yang apa. Feli punya tunang memang dia just provide yang diperlukan lah, macam makanan, yang hantaran. Sebab kami sudah decide since Feli yang mau nampak macam cantik macam tu, semua yang cantik-cantik tu Feli support. Macam tu lah. Dalam lebih kurang 4,000 jugalah. 4,000, Alhamdulillah. Tahniah. And then yang last kali, ini baru lagi bos, waktu PKP. Okay. Since adik Feli dengan cousin Feli datang dekat rumah, so Feli sangat bersyukur dapat belikan makanan untuk diorang almost every week. Wow. Tanpa minta duit parents. Syukur sangat. Alhamdulillah. So, apa yang kan bila you dah tak ada minta duit dengan parents and then you dah beli jam, you beli emas dekat you punya parents kan, apa dia orang cakap? Ataupun ada tak dia orang puji ke? Dia orang cakap bagus ke? Dia orang just cakap thank you. Feedback. Dia orang just cakap thank you. Dari mana dapat duit? You tahu tak you buat bisnes? Asalnya Feli diam-diam tu yang waktu Feli nangis-nangis tu yang my first 1K. Sebab Feli sendiri pernah gagal and then parents sebenarnya tidak support sebab dulu Feli gagal kan. Diorang tidak mau tengok Feli jatuh 2 kali. So bila Feli dapat bagi macam ni, itulah proof yang Feli betul-betul fokus buat bisnes dan bukan main-main. I really work hard dalam bisnes, put my heart into the business. And then diorang cakap thank you lah. Thank you je. Tapi I still craving diorang cakap yang I'm so proud of you. Sama dengan bos juga. I'm still craving sama lah kita. Belum lagi capaian tu. That's why Feli masih bekerja keras sampailah Feli dengar dari mulut bapa dan mama Feli. I'm so proud of you. Yes. Amazing. Kita pula yang touching kat sini kan? Power tak? Itulah kan? Work hard, paid off. So sekarang ni dia dah capai RM132,000. Lebih lagi daripada you mula start business Fettler, berapa you bayar? Saya bayar 250, dapat 25. Itu ejen lah kan? Itu ejen lah kan? Okay.
So Dropship start dengan 250, but now dah capai RM132,000. Berbaloi ke tidak berbaloi? sangat Ah. berbaloi. Amazing tak guys? Tu. Mary cakap tu dekat orang yang komen ni ha. Dia kata power amazing gila. But okay, siapa nak result macam Feli ni? Komen sikit kat bawah tu. Mary nak tengok. Ramai tak nak result macam Feli ni? Kejap kita tengok dia orang punya ni kan. Sebab dia orang dah dapat tips dah banyak dah. Power pula tu. Dia dah tengok Feli dah capai. Apa yang Feli dah capai dah boleh bagi pada parents apa semua tu. And next, kita nak tanya dia orang ni. Ramai nak macam Feli. Wow, amazing. Okay. Yes. Amazing. Ramai gila. Asma Syahri nak. Tini Suhatini nak. Amin nak. Michelle pun nak juga. Okay. Mary ada satu soalan lah pada korang yang komen nak tu. Korang bersedia tak untuk berkorban tidur? Berkorban Betul. masa tidur? And then korang ready tak? Korang boleh buat tak? Macam Feli buat. Dia tak buat satu live satu hari. Dia tak buat. Dia buat lebih daripada 2 live. Iaitu 3. Kadang-kadang 4 live. Orang nak tidur pun dia buat lagi guys. 4 pagi saya masih buat live. 4 pagi pun dia buat live. You all sanggup tak? Kalau you sanggup buat apa yang dia buat, you akan capai insyaAllah macam apa yang dia capai. Engage dengan team setiap hari, non-stop. Okay, setiap hari. Every week memang ada. Lepas tu, dia banyak giving, bersedekah. Lepas tu, apa lagi you buat tadi? Bersyukur. Buka booth online, iaitu live lah. Dia buat live. Kan? And then apa lagi you buat tadi, yang keempat tadi? Bersyukur yang tidak disebut. Bersyukur. Kalau you boleh semua yang dia buat ni, you boleh buat, insyaAllah you akan capai sama je dengan dia. Sebab hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Mary dapat ayat ni pun, Mary tengok quotes yang HQ buat. Hebat juga quotes daripada ni staff-staff Kak Yam tu kan. So betul lah, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Maksudnya kalau usaha besar, result dia akan besar. Betul tak? Dalam usaha besar tu ada banyak pengorbanan, masa tidur, pengorbanan dengan tunang agaknya dia tak ada masa dengan tunang dia guys. Betul. Kan? And then korban banyak benda lah sebab dia nak capai apa yang dia nak capai dengan cepat. Okay? So Ferry, kita dah lama juga ni. Kata-kata terakhir lah. Semangat. Tips ke nak bagi pada dia orang ni. Bagi-bagi. Nak bagi sentak pun bagi. Bagi je. Okay, yang selalu Feli cakap dengan tim terutama Vinto Empire. Dalam apa saja hal, kalau kamu down ataupun ada orang kecam and korang rasa macam useless, tidak boleh buat, satu je Feli cakap. Perkataan power Feli almost setiap hari tu lebih daripada 50 kali Feli cakap adalah pasti boleh. Pasti boleh. Everything pasti boleh. Yes. Pasakkan dekat mind tu yang you boleh buat. Yes. Macam lagu yang kau boleh. Yes. Dengar lagu tu. Yes. Alright. Tu je. Simple yang tu je lah. Pasti boleh. Simple je dia bagi tapi padu guys. Alright. So thank you so much Feli untuk share hari ni tips dia. Apa dia buat semua dia share. Kan dia tak ada sorok-sorok rahsia-rahsia dengan korang. So say thanks to Feli sebab dia dah share hari ni dia punya ilmu, dia punya strategi, dia punya tips. Sebab kita ni kena selalu appreciate dan bersyukur dengan apa yang orang bagi. Ilmu ni pun adalah rezeki. So bersyukur ada orang bagi kita rezeki kan. So jangan lupa tau komen
thank you kepada Feli sebab sudi share dia punya ilmu ni. Dalam Fact Flow memang macam tu. Diorang ni tak kedekut tau. Okay? So thank you so much Feli sudi jadi Thank you, tetamu Mary. Mary hari ni. Alright. Semoga Feli capai target Feli bulan ni. Diperluaskan lagi rezeki dan dapat bantu lebih ramai orang lagi. Alright? Amin. Thank Amin. you. Okay, Thank you, bye. Mary. Selamat malam. Okay, bye-bye. Selamat malam. Guys. Macam terbakar tak? Seorang student sahaja baru berumur 25 tahun tapi sebulan dia boleh buat RM132,000. Panas. Dah lah pakai baju rimau. Panas pula tu. Agaknya berapa lah dia punya keuntungan tu? Mesti banyak kan? Power gila. Okay guys. So Mary rasa cukup untuk hari ni. So Mary pun dah panas ni. Panas dengan result dia. Bukan panas apa, panas dengan result dia. Panas hati. Mary dah mula nak jugalah buat bisnes ni. Kan? So thank you so much guys yang sudi bersama dengan Mary pada hari ini. Dan jangan lupa hari esok sampai hari Sabtu Mary masih lagi di sini bersama anda semua. Pukul 9 malam di lokasi yang sama. Lokasi FB page Siti Mariam Samad, founder Faith Flow. And Mary harap korang dapatlah manfaat daripada sharing Feli tu. Gunakan tips dia, gunakan strategi yang dia bagi supaya korang pun boleh hit juga target korang pada bulan ini. Walaupun musim PKP. Sebenarnya kan Mary nak bocor rahsia. Musim PKP ni sebenarnya orang ada banyak duit. Sebab government bagi bantuan. Okay? So duit diorang tu nak pergi mana? Of course lah pada penjual macam you all ni. Seller-seller online ni. So korang kena lebih agresif lagi buat orang nampak. Okay? So itu saja guys. Thank you so much. Thank you juga kepada orang yang berada di belakang tabir kita ni iaitu Siti Nurfatihah, PA Kak Yang yang membantu Mary setiap hari tanpa jemu bagi korang lagu yang best. Kadang-kadang dia tukar-tukar lagu tu kan. Mary tak tahulah lagu apa dibuka and then dia set upkan kita hari ni. Dia dealkan untuk tetamu Mary pada setiap hari. So thank you so much pada Siti Nurfatihah. And pada you all juga yang selalu menyokong The Siti Mary Show ni. Alright? So itu saja guys. Thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.